Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Maksudnya, masa untuk mengerjakan ibadat haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. Oleh yang demikian, sesiapa yang telah mewajibkan dirinya dengan mengerjakan ibadat haji itu, maka tidak boleh dia mencampuri isterinya dan tidak boleh dia melakukan maksiat dan tidak boleh bertengkar dalam masa mengerjakan ibadat haji. Dan apa juga kebaikan yang kamu kerjakan adalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kamu membawa bekal dengan secukupnya, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah memelihara diri daripada keaiban, yakni meminta sedekah. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal, yang dapat memikir dan memahaminya. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, khususnya sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian di dalam studio ini. Hari ini insya-Allah kita akan berbicara dan berbincang tentang satu topik yang berkaitan dengan salah satu ibadat yang Allah Subhanahu wa taala telah fardukan kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, apabila ditanya oleh Jibril alaihi salam dalam satu hadis yang panjang, datang Jibril kepada Nabi dalam bentuk rupa manusia, bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, khabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas salah wa ita'iz zakah wa tahujjal bait man istata'ta ilaihi sabila." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu adalah persaksian bahawasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Juga persaksian bahawa sesungguhnya Muhammad itu merupakan pensuruh Allah Subhanahu wa taala. Juga Islam itu terdiri daripada salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seterusnya. Kemudian puasa, kemudian zakat, dan yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang haji. Haji bagi sesiapa yang mampu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Maka fokus kita, perbincangan kita pada hari ini berkaitan tentang ibadat haji. Ayat yang saya bacakan tadi berkaitan tentang ibadat haji, syarat-syaratnya dan bagaimana untuk kita mendapatkan haji yang mabrur. Apabila kita bercakap tentang haji pada hari ini, sidang hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seringkali kita menyebut dan mengungkapkan perkataan haji mabrur. Bahkan ramai orang yang melaksanakan ibadat haji tiap-tiap tahun, seringkali sebelum berangkat, dia akan berpesan kepada kaum keluarga dia. Anak-anak, cucu-cucu, tolong doakan tok nek, tolong doakan tok ayah, tolong doakan mak, bapa, dapat haji yang mabrur. Sesuai dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW bila ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Ya Rasulullah, apakah amalan yang terbaik? Kata Nabi SAW yang pertama, al-imanu billah wa rasulih. Iman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Kemudian sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, thumma ay?" Ya Rasulullah, kemudian apa? Maka Nabi SAW bersabda, al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat bertanya lagi, thumma ay? Kemudian apa ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, al-hajjul mabrur. Haji yang mabrur. Begitu juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Nabi SAW bersabda, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jaza' illa al-jannah. Daripada satu umrah ke satu umrah, antara keduanya merupakan pengampunan. Dan haji yang mabrur itu
tidak ada pembalasan melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kelebihan haji mabrur. Cuma kadang-kala kita mungkin terlupa. Kita inginkan kelebihan ini, kita inginkan kemuliaan ini, kita inginkan pengampunan dosa, kita inginkan syurga Allah Subhanahu wa taala dengan title mabrur yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tetapi apakah kita berusaha untuk meneliti ataupun mengkaji ataupun menganalisa apakah yang diertikan dengan al-hajjul mabrur, haji mabrur itu sendiri? Sidang penuntun yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Para ulama-ulama Islam apabila membicarakan tentang sesuatu ibadat yang dalam erti kata lain, bila kita sebut ibadat ini merujuk kepada perkara-perkara yang Allah cinta dan Allah Subhanahu wa taala redai. Kata ulama al-Imam Hafiz Al-Hakami bila memberikan pentakrifan dan pengertian ibadat, kata beliau, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yardah min qaulin aw fi'lin zahiran aw batina. Ibadat adalah satu kata nama yang merujuk kepada perkara-perkara yang Allah cinta dan yang Allah redha, di mana ia terdiri daripada perkataan dan juga perbuatan zahir ataupun batin. Jadi ibadat adalah perkara yang Allah cinta dan Allah redha. Jadi bila kita berbicara dalam isu yang berkaitan dengan haji mabrur, nak mendapat haji yang mabrur, yang ganjaran sungguh besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sudah semestinya kita kena sesuaikan apakah ibadat yang kita lakukan semasa kita melaksanakan ibadat haji, yang mana ibadat tersebut, perkara tersebut Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah Subhanahu wa taala redai. Baru kita akan dianugerahkan haji yang mabrur oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, seorang tokoh ulama besar rahimahullah, berkata ketika menjelaskan tentang prinsip-prinsip ataupun tata cara untuk kita mendapatkan title haji mabrur. Bukan title haji. Sekarang ni title haji, pergi saja haji, mabrur ke, Marlboro ke, apa-apa ke, balik tetap title haji. Akan tetapi sekarang yang kita bicarakan title haji mabrur yang Allah akan berikan di akhirat kelak. Ini satu title yang bukan milik sesiapa, bukan mampu dianugerahkan oleh sesiapa. Ia adalah ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton sekalian, kata Syekh hafizahullah rahimahullah, yang pertama sekali ikhlas. Untuk mendapat haji yang mabrur, hendaklah kita ikhlaskan diri kita dalam pelaksanaan ibadat tersebut. Apabila kita membicarakan tentang topik ikhlas, luas perbincangannya, banyak ayat-ayat Al-Quran tentangnya, banyak hadis-hadis Nabi SAW tentangnya. Mungkin saya fokus kepada beberapa ayat dan beberapa hadis Nabi. Yang pertama, kalau kita lihat di dalam surah Az-Zumar ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'budillah mukhlishan lahuddin. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Hendaklah kamu sembah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan kepadanya. Penuh ikhlas. Begitu juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadis yang pertama di dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Setiap amalan itu berdasarkan niat. Kembali kepada niat kita. Apa tujuan kita pergi haji? Adakah semata-mata untuk mendapatkan title haji sehingga kita balik ke Malaysia kelak, selesai buat haji, tukar name card, tukar nama, semua nak kena letak haji, panggil aku tuan haji dan sebagainya? Apakah itu yang kita inginkan? Kalau itu yang kita inginkan, berarti sebenarnya kita bukan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Memang title itu kita akan dapat, memang kita akan dapat sijil, tetapi sijil di akhirat itu yang kita inginkan. Apabila Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, hadis yang sahih, menceritakan bagaimana tiga orang lelaki yang pertama dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lelaki yang kedua dia orang yang alim berilmu dan dia mengajar manusia tentang ilmu. Ketiga, dia orang yang pandai membaca Al-Quran dan dia mengajar manusia tentang Al-Quran. Di dunia, ketiga-tiga mereka ini dipuji, diangkat oleh masyarakat. Orang yang pertama digelar dia sebagai syahid kerana dia mati dalam peperangan, mempertahankan negaranya, mempertahankan agamanya. Tetapi apabila didatangkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya berkata, "Kadzabta, engkau berdusta. Qatalta fi sabili liyuqal annaka jari." Engkau berperang di jalanku supaya orang berkata kepada engkau,
engkau ini berani. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Dia diheret di atas wajahnya, lalu Allah Subhanahu wa taala lemparkan dia ke dalam neraka. Di bumi dia dipuji, di bumi dia mendapat title yang diimpikan oleh semua manusia, syahid, mati berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rupa-rupanya di akhirat dia dikeji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kedua datang dengan ilmu yang banyak, mengajar manusia, terkenal dia di atas muka bumi pada hari ini, mengajar sana sini, keluar TV sana, keluar TV sini dan sebagainya. Glamour, masyhur, terkenal orang yang berilmu. Akan tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabt, engkau berdusta. Ta'allamta al-ilma wa 'allamtahu liyuqal annaka alim. Engkau belajar ilmu dan engkau mengajarkan manusia tentang ilmu tersebut agar orang berkata bahawasanya engkau ini alim. Fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Diheret dia di atas wajahnya, lalu dilemparkan dia ke dalam neraka. Begitu juga lelaki yang ketiga, qari, orang yang pandai membaca Al-Quranul Karim. Di hadapan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzabt, engkau berdusta. Qara'tal Quran wa 'allamtahu liyuqal annaka qari. Engkau membaca Al-Quran dan engkau mengajarkan manusia tentang Al-Quran agar orang berkata engkau ini qari. Fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Diheret dia di atas wajahnya, lalu dilontarkan dia ke dalam neraka. Maka ini pentingnya ikhlas. Sidang penonton, tuan-tuan dan puan sekalian, kita bersambung dan kembali semula selepas ini. Wallahu a'lam.